Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berbincang seolah-olah bukan berbincang tetapi lebih baca warta berita. Baik, tadi sahabat saya ada menghantar tentang satu penulisan oleh nama orangnya ialah nanti sekejap saya tengok, Kasim Cekpa Shah Alam. Tajuknya, Tahniah, Zahid bentuk jajaran baru dengan PKR dan DAP sebagai pembangkang. Saya akan cuba membaca apa yang ditulisnya dan saya akan baca komen saya. Yang ditulisnya, aku tak tahu nak ketawa ke atau nak nangis. Rupa-rupanya agenda sulit si Zahid dengan Anwar ialah untuk gabungkan UMNO, DAP dan PKR selepas PRU 15 nanti dalam satu entiti politik baru yang diorang gelar jajaran baru. Cadangan ini telah pun direstui oleh Najib tapi di luar pengetahuan MKT UMNO. Jawapan saya, aku bukan sesiapa, tapi suka juga baca penulisan Dekom Kasim Cekpa ni. Aku akan cuba teliti tiap-tiap satu perenggan untuk mencerahkan sebagai penyelidikan kualitatif. Jajaran baru yang melibatkan Zahid, Anwar, DAP, Najib dan di luar pengetahuan MKT UMNO. Sorry brother, Desai. You sure tak kenal Desai? Perenggan kedua. Mulanya aku ingat semua ini cakap-cakap kosong. Orang politik, tetapi bila ada kawan-kawan rapat aku bagi tahu Zahid memang serius nak wujudkan jajaran baru ini, dan bila aku ingat balik apa yang dia Anwar dan DAP sebut kebelakangan ini, maka aku bertambah yakin mereka rupanya bersungguh-sungguh untuk wujudkan sebuah gagasan politik yang dinamik di mana DAP akan menjadi tunjangnya kerana DAP mempunyai sejumlah kerusi parlimen yang besar dan mantap. Jawapan aku, DAP menjadi tunjang kerana bilangan. Masa Pakatan Harapan, tunjangnya atau berapa bilangannya? Okey. Yang ketiga dia kata, kalau kita dengar balik perbualan telefon antara Zahid dengan Anwar baru-baru ini, kita akan perasan yang si Zahid sebenarnya adalah budak suruhan Anwar. Kerana Zahid amat hormat dan akur kepada Anwar yang dianggap gurunya. Lagipun si Zahid yang gopoh dan bebal itu mana mampu menyusun strategi halus untuk menjayakan rancangan sulit berimpak besar begini. Zahid budak suruhan Anwar? Awak pula suruhan siapa? Siapa aja yang menyuruh awak ni memang bodoh, dan yang menerimanya pun sama bodoh. Dipilih dan dibayar upah ke? Seterusnya, mungkin ada di antara yang tanya, mana mungkin UMNO mahu bekerjasama dengan DAP? Di mana semasa PAU 2020 mereka telah menetapkan no Anwar no DAP? Lagipun, UMNO telah sekian lama mengasah minda orang Melayu agar menolak DAP yang dikaitkan dengan fahaman komunis dan sikap chauvinis mereka terhadap orang Melayu. You let the cat out of the bag. Baru kita semua tahu sekarang UMNO telah sekian lama mengasah minda orang Melayu agar menolak DAP yang dikaitkan dengan fahaman komunis dan sikap chauvinis mereka terhadap orang Melayu. Ni bukan saya yang kata ya, awak yang kata. So, saya harap orang UMNO tak marah saya ya. Yang kelima, tetapi jangan pula
Jangan lupa, katanya, nothing is impossible in politics. Contohnya, pernahkah kita terfikir suatu masa Lim Guan Eng akan duduk semeja bersama Dr. Mahathir dalam satu kabinet di zaman PH dahulu? Saya kata, kalau disambung para 4 dan 5, penulis telah mengatakan, mana mungkin UMNO mahu bekerjasama dengan DAP? Di mana no DAP? Itu nyata dan cuma paradoxikal. Ia berkata kemungkinan pula kerana ia samakan dengan kerjasama di antara Lim Guan Eng dan Mahathir. Di sini, aku dah bosan nak komen tentang sosok atuk tu. Cuma soalan saya, pada Kasim Cekpa ni, UMNO dah hilang arah atau dah bertaubat ke? Yang mana satu? Seterusnya, Zahid sendiri telah beri bayangannya semasa krisis di Perak dahulu, di mana dia berkata, UMNO sedia bekerjasama dengan Pakatan Harapan, termasuk DAP, untuk membentuk kerajaan baru di Perak sekiranya jajaran gabungan parti terdahulu tidak dapat diteruskan. Ini jawapan aku, ini aku tak ada komen sebab aku rasa desa ini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, lebih cerdas dari apa yang engkau fikirkan. Sebab tu atuk pun takut dan membuat segalanya sebolehnya supaya Desai tidak menjadi PM. Seterusnya, siapa nama tadi? Cik Pa ni berkata, menulis, strategi yang akan digunakan oleh jajaran baru ini agak simple. DAP juga undi Cina. DAP jaga undi Cina. PKR jaga undi Melayu bandar. Dan UMNO tarik undi Melayu luar bandar. Pendekatan yang akan digunakan ialah dengan mengeksploitasi sentimen pengundi golongan muda. Golongan ini tidak terikat dengan sentimen sejarah negara dan mereka bersedia mencuba sesuatu yang baru dan yang memenuhi cita rasa mereka. Mereka juga bersikap anti-establishment. Inilah sebabnya mengapa DAP dan PKR beria-ia desak SPR agar proses undi golongan pengundi muda ini disegerakan untuk PRU 15. Mereka mengandaikan pengundi muda yang besar jumlahnya itu akan memihak pada mereka sebagai underdogs. Aku bukan seorang politikus, tapi seorang pengundi. Pengundi DAP dan PKR berteraskan pengetahuan dan fikiran. Apakah kamu masih berfikir pengundi Melayu UMNO ni masih kolot dan tercorot di kampung? Anak muda dianggap anti-establishment. Awak pula masih nak pertahankan sejarah korup dan menghina rakyat, sentiasa menjadi hamba golongan atasan. Seterusnya, penulis ini menulis, bagi DAP, dia bersikap nothing to lose. Dia tahu Zahid dan Anwar adalah dua manusia terdesak yang sanggup buat apa saja dan keduanya memerlukan DAP untuk memenuhi cita-cita mereka. DAP tak kisah berkawan dengan UMNO sebab Anthony Loke sendiri pernah berkata Mei lepas bahawa DAP sedia bekerjasama dengan UMNO selepas PRU 15. Kenyataan ini disokong oleh DAP Selangor yang menegaskan DAP sentiasa terbuka. Naratif pengkhianatan tentang Anwar. Mengikut geng engkau, inilah satu strategi. Anwar dikatakan terdesak. Cik Pa takut yang terdesak. Takut pada DAP. Tapi aku lihat Melayu aja yang banyak berbelanja di Pasar Raya 99. Buat masa ini, Lim Guan Eng dikatakan sedang berusaha untuk menjadikan DAP sebagai kerajaan
semula melalui beberapa usaha kerjasama politik termasuklah bekerjasama dengan UMNO, DAP, bergantung harapan sepenuhnya kepada Desai untuk melakukannya. Jangan menuduh DAP menggunakan Desai. Sebab aku sendiri dan ramai rakyat Melayu lainnya nak Desai mengetuai kerajaan, menghasilkan masyarakat madani. Seterusnya ia berkata, apa yang mendorong si Zahid ni bersungguh benar nak buat jajaran baru ini dan menolak kerajaan PN. Kita tahu selain dari perangai gopohnya, Zahid juga pendendam orangnya. 2 kali dia pergi jumpa Mahyadin bahawa sebeban fail minta kes mahkamahnya dilepaskan. 2 kali juga TSMY ini tegaskan dia tidak boleh buat begitu kerana ianya melanggar undang-undang. Lagipun kalau Zahid benar tidak bersalah, apa yang perlu dibimbangkan? Bertolak dari sinilah Zahid mula angkat parang nak lawan TSMY. Mahyadin katanya tak mahu langgar undang-undang. Yang dia bebaskan Musa Aman itu apa? Seterusnya. Jadi, kita mohon bertanya kepada ahli akar umbi UMNO yang turut menolak kerjasama dengan kerajaan PN kerana dikatakan setia dengan arahan parti. Kamu tahukah mana arah Presiden parti kamu nak bawa UMNO selepas ini? Betulkah kamu keluar PN sebab nak jadi pembangkang bersama PH? Well, maaf brother Kasim Cepa, naratif kamu tak kukuh bahan cerita kedai kopi. Kesimpulan saya atau kesimpulannya, kalau berdasarkan penulisan ini, masih adakah pengundi yang akan menurut ajakan Cik Pa ni? Memang pengundi UMNO ini tak gunakan akal fikiran yang waras ke? Jika upah Cik Pa yang diterima itu apakah? Jika upah Cik Pa yang diterima itu apakah halal? Menghasut dan memfitnah. PN gagal. Desai for PM.